Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan warga Facebook ke siri dialog bersama dengan tokoh yang kita undang pada hari ini yang berada di sebelah saya. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang tak sabar menunggu rancangan kita ni, sesi dialog pada hari ini. Sesi dialog kali ini lebih kepada kita berbincang soal tentang kerjaya, tentang isu yang berkaitan dengan belia yang kita siarkan secara langsung melalui Facebook Live daripada studio iLeague di Putrajaya. Sekarang ni sudah ada lebih kurang dalam berapa orang? 30 orang. So kita harap akan bertambah lagi penonton pada hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan boleh sebelum tu kita minta tuan-tuan untuk like dulu Facebook iLeague dan share dengan kawan-kawan supaya program kita pada hari ini akan mendapat manfaat yang lebih, dan kita harap perbincangan kita pada hari ini juga akan boleh memberikan sesuatu lah kepada pendengar yang di luar sana, terutamanya rakan-rakan belia, rakan-rakan mahasiswa di seluruh negara, hatta boleh diikuti di seluruh dunia lah rancangan kita ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada hari ini yang telah datang ke studio. Itu Datuk Haji Muhammad Khairuddin bin Haji Muhammad, seorang yang rasanya dikenali terutamanya di kalangan warga Felda, sebab dia orang asal orang Felda. Dan kalau selepas ini saya akan perkenalkan sedikit tentang latar belakang Datuk yang akan kita berbincang pada hari ini kaitan dengan tajuk kerjaya belia dan apa yang kita boleh lakukan semasa dalam era pandemik 19 ni, Covid. Okey. Kalau saya boleh perkenalkan, izinkan saya untuk perkenalkan sedikit tentang latar belakang Datuk ni. Asalnya memang daripada Felda Soeharto di Hulu Selangor. Dan kalau tengok pada pencapaian dia punya ni seorang Fakulti Usuluddin Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya, ijazah sarjana muda, dan juga dari segi pendidikan pernah mengikuti sijil program khas kajian kebudayaan dan kenegaraan Jepun. Mana ada pengalaman pergi Jepun. Saya tertarik dengan Jepun ni sebab lepas ni saya akan kongsi sedikit pengalaman saya melihat macam budaya lah. Baik, pengalaman bekerjanya cukup hebat. Nak saya listkan satu-satu ni memang banyak. Sekadar gambaran, pernah menjawab sebagai pengurus besar Institut Perkembangan Minda INMAIN, juga ketua pegawai eksekutif Gabungan Wawasan Generasi Felda. Memang orang Felda memang tak ada masalah dengan Datuk. Pengurus Besar Kanan Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran Puncak Niaga. Maknanya Datuk pernah bekerja sebagai di sektor swasta, dan dia juga pernah dalam sektor kerajaan pun sebagai sulit kanan kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan juga pernah menjadi pengarah unit serentak Felda Jabatan Perdana Menteri, dan akhir ni sekarang menjadi Supplier Director Mindtech Education Sdn Bhd. Selamat datang ke studio Datuk. Terima kasih. Terima kasih pada iLeague kerana sudi menjemput saya. Banyak lagi ni. Saya akan baca sikit lagi berkaitan dengan pasal Datuk ni, sebab saya memang rasanya tokoh yang kita panggil ni memang sesuai lah dengan apa yang kita nak bincang pada hari ni. Dia juga pernah menjadi ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia. Maknanya dalam hal berkaitan dengan belia tidak ada masalah, dan dia memang menjuai lah sebab dia pernah menjadi orang kuat belia pada satu masa dahulu. Esko Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, pemegang tali pinggang hitam. Memang orang yang aktif dalam bersukan.
taekwondo kan. Okey. Dan penglibatan buku pun. Kalau tengok ni ada empat jodoh buku yang dia terlibat sama dalam menerbitkan buku tersebut. Saya sertai bacalah. Okey. Dan anugerah juga mendapat anugerah yang terakhirnya yang tertinggi daripada Datuk daripada Darjah Darjah Indra Mahkota Pahang daripada Duli Yang Mulia Sultan Pahang pada tahun 2015. Okey, tahniah Datuk. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, isu sekarang ni kita nak bincang pasal isu kerjaya. Tetapi kalau kita melihat, sebut saja sekarang cakap pasal Covid. Okey, pasal Covid. Saya melihat dalam satu sudut, apabila Covid melanda, dia telah mengubah satu budaya. Mungkin dia akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kalau kita tengoklah, bila Covid melanda dan beraturan SOP yang dibuat oleh kerajaan, di mana amalan sebelum ini menjadi amalan yang baru. Contohnya amalan bersalam. Okay? Sudah tak boleh bersalam, kan? Dan kita hanya letak tangan di sini dan bersalam begitu je. Sebab budaya orang di Malaysia ni, dia budaya, ya, itu bersalam tu memang budaya dia. Tapi kemungkinan pada saya melihat kalau amalan ni, kalau Covid ini berterusan lah, kita tanya lah kan. Dan dia akan menjadi satu amalan dan akhirnya menjadi budaya. Dan kita akan menjadi orang Jepun tu. Kalau Datuk pergi Jepun dulu mungkin Jepun tak bersalah kan. Dia tunduk hormat macam tu je. Jadi saya rasa itulah kita harap budaya bersalam ini akan stay dalam kekal dalam kita punya kehidupan dan juga budaya kita di Malaysia. So kita harap kita juga berharap Covid ini akan selesai dalam masa yang terdekat. Dan so itulah saya melihat dari sudut budaya perubahan yang berlaku. Datuk melihat apakah kesan Covid kepada beliau lah. Kita hari ini bercakap soal beliau, kepada beliau dan juga kepada masyarakat di luar sana. Kesan daripada Covid. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Cik Nordin, dan saya ucap terima kasih sebenarnya kepada Aidit khususnya kepada Tuan Haji Aswandi Ketua Pengarah kerana sudi memberi ruang menjemput saya untuk dalam sesi bagi saya yang amat bermakna ni. Jadi tajuk hari ini kalau saya diberikan, dia tak lari daripada perkataan profesionalisme, belia dan kerjaya tu. Dalam masa yang sama, tambahan isu-isu semasa tadi disebut tentang ancaman COVID-19, pandemik yang kita hadapi ketika ini. Jadi kalau nak sentuh pada sudut itu, ancaman ataupun pada sudut yang kalau kita nak ulas mungkin besar tajuknya, kesan itu kepada belia. Tapi saya cuba tidak jauh daripada isu yang topik hari ini berkaitan belia dan juga kerjaya. Jadi kalau pada sudut kesihatan, boleh jadi Ketua Pengarah Kesihatan cukup banyak mengulas, kita ada SOP seumpamanya. Apa yang penting sebenarnya bila kita menghadapi, bila cakap belia, saya rasa kalau ikut definisi yang disebut dalam peringkat Malaysia ni, antara umur 15 ke atas sama ada umur 30 ataupun 40, ada dua definisi. Tapi dalam masa yang sama, maknanya kalau nak diulas pada sudut belia itu, saya yakin bila sebut belia kita boleh mudahkan lagi orang muda. Ya. Dalam konteks itu ada orang muda yang kalau cakap 15 tahun, dia dalam konteks masih lagi bersekolah. Ya. Tingkatan 4, kemudian tingkatan 5. Kemudian masuk ke universiti. Kemudian ada juga yang bekerja, umur 20-an. Kemudian masuk ke orang yang masuk ada berkeluarga, berumah tangga. Jadi kesan itu berbeza-beza. Jadi saya nak ulas soalan pendek tapi nak ulas panjang kan. Jadi kalau ikut dia punya time umur tadi tu, senggang umur tu, dia mempunyai ancaman tersendiri. Kalau macam pelajar sekolah, dalam situasi norma baru, macam mana dia nak bersekolah dengan SOP yang tertentu. Kalau sebelum ini dia tak biasa dengan norma nak kena ada online, cikgu pula terpaksa mengajar dengan PDPR daripada rumah. Itu semua pendekatan-pendekatan baru yang dialami oleh belia waktu ancaman pandemik ni. Suka atau tidak, keadaan itu dah pun berlaku. Tapi apa persediaan belia? Jadi kerana itu kalau cakap kesan itu boleh jadi pada sudut cara hidup mereka, cara mereka berdepan dengan suasana itu, dari sudut aspek keselamatan dirinya, sudut SOP-nya, cara berfikir, dari segi persediaan mental. Adakah belia orang muda ni
suka bosan dengan keadaan itu, ataupun dia kata solution dia bila keadaan bosan ni kita akan mencari hiburan dalam konteks yang online atau bagaimana. Jadi banyak isu yang perlu difikirkan. Tetapi bagi saya sebenarnya persediaan bagi belia itu memahami ancaman itu, kemudian macam mana dia memproses isu ataupun apa sahaja cabaran yang mereka hadapi dan persediaan mereka. Jadi saya cuba ulas benda yang panjang dalam bentuk yang mudah. Kalau kita nak ulas Okey. dari segi memang banyaklah kan. Cuma kalau kita boleh hari ini kita boleh berfokus kepada kerjaya mereka. Kerjaya bagaimana mereka nak berhadapan dengan isu dibuang kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang baru lepas SPM, mungkin sedang mencari-cari apa pekerja dan sebagainya. Itu antaranya. Jadi Cik Nordin, kalau cakap pasal belia, kalau saya refer kepada data yang saya sempat rujuk daripada Perangkaan Negara, data menunjukkan kalau data pada 2019, daripada 32 juta penduduk Malaysia, 15 juta itu adalah daripada golongan umur belia. Bila cakap 15 daripada 32, maknanya separuh daripada penduduk Malaysia ni maknanya belia. Dalam masa yang sama, belia ni juga data tu menunjukkan bahawa 45% daripada penduduk Malaysia ni yang menyumbang kepada tenaga kerja ataupun tenaga buruh ada jugalah daripada 45% daripada umur belia. Daripada penduduk Malaysia itu adalah daripada belia. Jadi dalam keadaan ini persediaan, bila cakap kerjaya ni, dia ada pelbagai sektor. Kalau konteks belia yang lepasan sekolah, ada dia punya kategori pekerja. Kalau dari lepasan universiti, ada kategori-kategori tertentu. Tetapi bila suasana pandemik ini, dia memberi ancaman kepada ekonomi. Bila kita terpaksa tak ada pilihan melalui proses untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia, ada SOP dalam PKP. Bila pergerakan terhad, maknanya kedudukan aktiviti perniagaan, aktiviti pentadbiran pun terpaksa orang kata terhad. Jadi bila pergerakan terhad, aktiviti ekonomi semakin perlahan, petunjuk ekonomi semakin menguncur, jadi peluang kerja pun, pengangguran meningkat, peluang kerja pun menguncur. Jadi kerana itu belia perlu bersedia dengan cabaran ini, kerana dia memerlukan set pemikiran norma baru. Dia tak boleh lagi budaya hidup yang dalam ketika selesa yang sebelum ini. Jadi set norma baru ni dia memerlukan persediaan-persediaan. Kalau saya nak ulas, kalau umur belia tadi 15 sampai 40, itulah saya cakap, dia boleh jadi diukur juga berdasarkan pendidikan. Boleh jadi satu masa dulu, kalau orang yang ada ijazah sarjana muda, ada ijazah sarjana, dia akan berfikir, dia akan sentiasa, aku kalau kerja aku jadi pegawai je, aku tak boleh jadi kerja-kerja lain ni, aku tak boleh jadi kerani. Tapi sekarang ni, kita dah jumpa ada yang ada ijazah sarjana pun jadi kerani. Kerana apa? Keadaan masa itu mungkin tidak mengizinkan mereka memilih kerja. Untuk survive, mereka perlu. Jadi kerana itulah, saya sekarang ni sebagai usahawan berfikir bahawa suasana sekarang ni ada ancaman, ada juga cabaran, tapi ada juga hikmah. Peluang cukup banyak. Jadi bagaimana kita nak bawa belia ni ke arah yang lebih baik dan bersedia menghadapi ancaman. Gitu. Kalau kita imbas, saya masih ingat lagi isu pengangguran, isu tak ada kerja ni bukan baru. Kan sebelum Covid ni pun inilah isunya pun kan. Yang selalu difikirkan oleh kerajaan bagaimana nak selesaikan masalah tidak ada kerja untuk memberi peluang pekerjaan. Saya masih ingat lagi sebelum Covid lah kan, 5 tahun lepas bagaimana satu kisah saya secara berjumpa dengan kebetulan rumah saya bocor kan. So panggillah kontraktor untuk repair. Yang datang tu seorang tukang repair rumah kan, daripada Indonesia. So saya borak-borak dengan dia lah. Dia kata borak-borak tak kata sebab tu hari-hari dia masih bekerja hari-hari kan. Mana dia buat part time saja. Mana dia hari lain dia mungkin bekerja di site dan sebagainya. Lepas tu saya tanya dia, "Pak, kenapa Pak kuat bekerja kan? Hari-hari pun orang lain semua kan?" Dia kata dia datang ke Malaysia pun secara haram. Dia mengaku dia datang secara haram kan. Dan dia
dia nak mencari rezeki lah kan, dan dia terpaksa bekerja keras, dia kata. Dan cuma apa yang saya teringat sampai hari ni lah, dia kata di Malaysia ni, dia pastikan saya bapa lah, dia kata, bapa, di Malaysia ni bapa tidak ada orang miskin, tapi di Indonesia ramai, tetapi di Malaysia tidak ada orang miskin, katanya. So dia kata yang adanya orang malas. So saya rasa macam satu benda yang inilah kan, bukan terkejut lah, mana betul lah mungkin kan. Sebenarnya ya soal sikap. Saya nak berbalik pada sikap lah kepada belia-belia kita ni. Mereka tak sanggup mungkin nak bekerja dengan keadaan yang macam tu. So apa pandangan Datuk terkait dengan sikap ni? Dia sikap ni benda yang paling asas sebenarnya nak menentukan berjaya atau tidak kita mengurus hidup ni. Jadi pengalaman saya lah, bila cakap belia ni, saya suka kaitkan belia ni juga. Ada belia yang terlibat sebagai mahasiswa, ada belia yang boleh jadi tak berpeluang berpendidikan tinggi sampai universiti. Tapi kalau diulas pada konteks kerjaya, pada situasi sekarang ni sebenarnya, siapa yang pandai mengambil peluang, apa saja peluang yang lalu di depan dia, dalam keadaan dia memanfaatkan bakat yang dia ada, peluang yang dia ada, apa saja kekuatan, kelebihan atau kekurangan yang dia ada itu, tetapi dia bawa dengan secara tersusun. Jadi peluang, kalau konteks Malaysia lah, Malaysia sebenarnya kita alhamdulillah syukur, daripada Perlis sampai ke Sabah pada ketika ini, kalau kita nak bandingkan negara-negara dalam Asia Tenggara, kita banyak orang kata nikmat yang Tuhan bagi. Kita berjaya melalui infrastruktur yang ada, kemudahan pendidikan. Saya boleh dapat rasakan macam mana orang Malaysia, ya saya pernah juga antara tahun 2000 hingga 2005. Ketika itu saya masih berkhidmat di Selangor. Banyak bantuan dihantar ke orang Islam di Kemboja, contoh. Saya terlibat langsung masa itu. Saya dapat rasakan macam mana betapa saya jumpa pelajar-pelajar di sana yang menggunakan buku tulis daripada kulit ke kulit, maksud saya depan sampai belakang tu. Dia dapat buku tulis baru, dia rasa syukur. Buat mana? Kalau di Malaysia, buku tulis ni bukanlah satu benda yang hebat lah kalau orang dapat. Betapa nak ceritakan, petunjuk kat situ bahawa rakyat Malaysia ni banyak nikmat. Tetapi adakah sikap, kalau kita nak isu sekarang belia, adakah sikap belia di Malaysia ni betul-betul mengambil peluang apa yang ada tadi tu? Jadi kita tengok tadi ada kawan rakan-rakan kita daripada negara jiran datang berhijrah ke Malaysia, nak orang kata cari rezeki. Dia kata tadi tak ada orang miskin, masih ada orang miskin, tetapi miskin tu banyak faktor lah. Boleh jadi mungkin keadaan dia, harta dia tak ada. Lah. Jadi dalam banyak keadaan, banyak juga agensi kerajaan, NGO, orang perseorangan membantu orang miskin. Ini isunya tadi, malas bagi orang yang ada peluang, rezeki ada, tenaga ada lagi bantuan macam-macam, pelajaran ada, tapi malas nak berusaha ataupun nak cari jalan mudah. Dalam hal inilah saya suka bila cakap ni, dalam konteks belia, saya tajuk kita hari ini pun pasal kerjaya. Saya suka mengulas pada sudut satu buku penulis yang terkenal, biasa kalau orang baca tentang kewangan, tentang bisnes. Nama dia Robert T. Kiyosaki. Nama tajuk dia sebenarnya orang Jepun Amerika. Tajuk dia Cash Flow Quadrant. Buku ni dah diterbitkan 2005. Lama dah. Saya dah baca tahun 2005 tu. Ada 4 kategori sebenarnya kalau bila cakap kerjaya ni dalam konteks mengurus kewangan, nak kita pastikan survival kita nak hidup ni, ada 4 jenis kategori. Satu, employee. Dalam buku tu tulis employee maknanya orang yang makan gaji. Yang kedua, self-employed, orang yang bekerja sendiri. Kalau dia tak bekerja, tak dapat income. Yang ketiga, business owner, orang yang perniagaan ataupun sistem yang memberi income pendapatan daripada dia melalui perniagaan. Satu lagi, investor, pelabur, ataupun dalam kata duit bekerja untuk dia. Jadi 4 jenis kategori ni. Jadi saya suka bawa isu 4 kategori ni kepada belia semasa ni, supaya apa? Ada 4 jenis kaedah kita nak bekerja dan dapat pendapatan. Sama ada nak makan gaji, nak bekerja sendiri, atau menjadi usahawan, ada bisnes yang akan menjalankan income, dapatkan income untuk kita. Dan satu lagi, pelabur. Jadi pelabur ni ialah
dia mesti ada modal, ada duit. Kalau tak ada modal, tak ada duit, macam mana dia nak datangkan income? Jadi balik kepada isu malas tak malas tadi, kalau 4 kategori tadi boleh dipilih oleh belia kita sekarang ini, tetapi kalau ada keupayaan belia kita ni boleh 4 kategori ni sekaligus, itu lagi bagus. Jadi saya sendiri pernah istilah kita makan gaji. Sekarang ni saya berniaga sendiri. Jadi saya melalui formula cash flow quadrant ni, 4 kategori ni tadi, kita ada peluang sebenarnya untuk dapatkan 4 jenis sumber pendapatan rezeki. Cuma macam mana kita bijak atau tidak menyusunnya. Itu dulu. Cik Nordin. Okey. Itu saya tertarik tadi dengan kaedah 4 tu. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun, saya nampaklah semenjak isu pandemik ni, kita tengok belia-belia kita pun macam ada lah apa ni, dia punya kaedah ataupun macam mana nak survive. Itu yang penting lah. Sebab pada saya, masa sekarang ni bukan yang masa nak mengumpul betul-betul kekayaan. Pada kita, biarlah rakyat negara kita boleh survive dalam isu pandemik ni. Setelah pandemik baru bila dah selesai, saya ingat boleh menjadi normal macam biasa kan. Kita juga kalau tengok fenomena sekarang ni, ramai orang berniaga kan. Kita juga berharap akan lepas ini akan lahirlah budaya-budaya berniaga di kalangan semua rakyat Malaysia lah. Kan? Cuma bimbang juga kalau semua nak berniaga, siapa yang nak membeli? Tapi rasanya benda tu memang relatif, tak ada masalah. Kan? Sebelum ni kita tak pernah tengok pun orang berniaga di traffic light. Fenomena sebelum ni, sebelum Covid tak ada. Sekarang dah ada. Maknanya mereka dari segi usaha ni, sebagaimana ialah soal malas tu memang mana-mana pun kan. So apa yang benda-benda yang basic lah, yang mungkin Datuk boleh bagi pandangan tu, terutamanya di kawasan Felda sebetulnya kan. Apa benda yang mereka boleh buat yang rasanya pada pandangan Datuk? Okay. Saya suka mengulas ni sebab bila cakap pasal Felda, sebab saya sendiri anak Felda. Ayah saya penuka Felda Suharto. Mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana anak Felda juga kenal saya. Bila cakap Felda ni, pertama syukur alhamdulillah kerajaan dah mewujudkan satu ruang di mana rakyat kita dibantu bila dengan program Tanah Rancangan Felda ni. Saya sendiri sebagai anak Felda bersyukur dengan nikmat plan Felda ni telah memberi ruang saya. Kemudian dapat belajar, kemudian dapat menimba ilmu dan sekarang pun jadi usahawan. Dalam konteks Tanah Felda, sebenarnya belia, kalau kita nak tengok Tanah Felda, sumber tanah, disebut tanah. Tanah itu boleh mendatangkan rezeki bila ada program pertanian, bila ada program menternak, bila ada program perniagaan. Biasa dalam Tanah Felda ni, dia ada kedai runcit, dia ada kedai makan, buat roti canai lah. Ada juga mungkin basuh kereta, ada juga yang pandai buat andam, pengantin seumpamanya, ada yang buat catering. Saya suka nak menarik perhatian Cik Nordin dengan mungkin yang menonton ni. Kalau sedar tak sedar, dalam kawasan Tanah Rancangan Felda ada lebih 112 pusat internet yang kita, maksudnya kerajaan telah sediakan. Daripada situ, itu juga merupakan satu peluang. Saya nak jawab, Tanah Rancangan Felda ni dia ada infra yang bagus, support system yang bagus. Dia ada klinik, dia ada sekolah, dia ada masjid, dia ada penduduk yang tersusun kampung tu. Tapi macam mana kita nak manfaatkan? Jadi kalau pada sudut ekonomi, tadi saya cakap pada pertanian, sebenarnya nak atau tidak di warga Felda ni nak memanfaatkan tanah tu. Dalam masa yang sama, saya tanya juga pengarah perdagangan Felda, Ibu Pejabat. Rupanya situasi ladang-ladang sawit dalam Malaysia ni kekurangan, tidak kurang daripada 6,000 pekerja. Bagi Tanah Rancangan Felda, alasan tak ada kerja tu susah nak diterima. Sebab kerja memang ada lah. Sebab kekurangan. Maknanya kalau dah tak memilih kerja, ada kerja tu. Tak ada istilah tak ada kerja di kampung. Tak ada. Ada kerja. Kurangnya apa tu? Pekerja ladang. Tapi isu dia, tak semua orang bersedia nak bekerja ladang ni. Jadi kat situ tu, okey, apa pilihan? Kalau tak bersedia bekerja ladang, apa pilihan yang ada? Berniaga. Banyak kaedah. Alhamdulillah kawan-kawan kita yang contoh belia ni ada yang rajin tanam cili kulai, buat kolam ikan. Itu semua sumber makanan negara.
dalam masa yang sama ada juga yang menggunakan tadi pusat internet tadi sebagai dia punya vehicle, tools ataupun alat. Coverage internet di Perak macam mana tu? Tidak semua kawasan Felda secara total ada coverage yang Dia ada sebab lah. dalam Malaysia ni ada 300 tanah 316 tanah rancangan Felda, tapi yang saya sebut tadi ada 112 pusat internet. Maknanya dah melebihi 100 tu, angka yang bukan kecil. Cuma sejauh mana dimanfaatkan untuk orang kata support sistem ekonomi tadi tu. Ada benda apa tu orang kata menternak, ada yang kolam ikan, mana sumber makanan tadi. Nak pasarkan macam mana? Ada ilmu sikit, cari ilmu. Tambah macam mana manfaatkan online marketing. Ni nak cerita digital. Saya nak ceritakan transisi norma baru ni. Satu tadi kalau sekolah terpaksa belajar online masa PKP. Bisnes pun, jadi usahawan pun, kalau kita fikir, aku jual kari pap, aku boleh jual dalam kampung ni ada berapa rumah, 600 rumah. Tapi sebenarnya kalau kita cara berfikir, walaupun duduk di tanah Felda, tapi kita boleh mengeksport. Istilah ekspor kadang-kadang kita fikir ke luar negara saja, tapi daripada kampung ke bandar, itu akan mencipta ruang pekerjaan cukup banyak, ruang ekonomi cukup banyak. Jadi banyak perkara saya nak ulas ni, tapi maknanya saya nak berkata konteks tanah rancangan Felda itu belum lagi support daripada kerajaan sendiri, daripada Felda sendiri. Jadi terlampau banyak, belum skim-skim pinjaman lagi, MARA lagi support, PUNB lagi cukup banyak. Betul-betul. Bagaimana kita nak generate ataupun nak wawarkan kepada belia. Saya rasa tak ada, dah banyak dah program-program kerajaan buat untuk membantu belia-belia untuk melihat, membuat keputusan. Membuat keputusan untuk karier dia, untuk kejayaan dia, tak ada masalah. So kita ada lebih kurang dalam 50 dalam 50 minit, 50 minit, dalam 25 minit lagi tu. Okey. Di akhir sekali kita akan Datuk akan berkongsi dengan dia satu apa lagi? Satu bentuk kerjaya lah yang boleh mereka pilih. Kalau tuan-tuan rasa berminat, tuan-tuan boleh tunggu sampai rancangan ni habis. Kalau ada soalan daripada penonton, kita akan berkongsi juga, boleh kita bertanya dengan Datuk sekiranya ada tuan-tuan ada persoalan yang nak dibangkitkan. Okey, sementara tu saya tertarik dengan berkaitan dengan peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan. Okay. Kita juga di Kementerian Pendidikan dan Sukan sentiasa memikirkan bagaimana nak membantu rakyat kita lah, terutama golongan-golongan belia dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan apa yang kita bincang tadi, saya nampak tidak ada cara lain, bisnes lah di antara medan ataupun peluang-peluang yang besar yang boleh diterokai untuk belia-belia untuk dalam membina kerjaya mereka lah. Kalau mereka mengharapkan masih lagi nak makan gaji, tak tahulah sebab sekarang ni dunia dah makin berkembang, perubahan berlaku di mana banyak lagi sektor-sektor pekerjaan yang selalunya dulu diambil alih oleh manusia, tetapi sekarang ni dia dah dimonopoli oleh robot. So peluang-peluang pekerjaan tu dah makin berkurang. Jadi maknanya belia-belia ataupun kita harus mencari ruang-ruang baru untuk mengisi kekosongan, sebab yang selama ni macam contohnya kilang-kilang. Dulu banyak kilang di Malaysia, di Penang dan sebagainya, kan dah tutup. Sebab apa? Sebab pekerja kilang dah tak diperlukan sebab mereka banyak menggunakan robot sekarang ni untuk membuatkan production dan sebagainya. So saya melihat juga satu lagi tentang bagaimana pihak kerajaan hari ini, kalau kita tengoklah dari segi bajet. Kalau setiap tahun kita lihat pembentangan bajet, kita tengok negara kita ni, nak kata pelik tu tak pelik lah, tapi agak berbeza sikit dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana bajet untuk pendidikan cukup tinggi nak dibandingkan dengan bajet yang dibuat untuk ketenteraan ataupun untuk benda lain. So Malaysia ni saya rasa agak bertuah sebab kerajaan melihat pendidikan itu penting. Apa pun kena ilmu itu penting. Sebelum kita dapat sesuatu, ilmu itu penting. Hatta ilmu menjadi repair atap pun kena ada ilmu, dan kita pun bukan senang. Maknanya ilmu pada kita memang penting, dan saya rasa bidang ilmu ini
beberapa juga sekarang sudah tidak ada masalah. Ya. Saya rasa tidak ada lagi lah masalah buta huruf sebagaimana dulu-dulu di awal kemerdekaan. Sekarang saya rasa tak ada lah. Mungkin jarang lah kita ada dengar lagi kes-kes yang buta huruf. Dan mengambil peluang itu saya rasa satu pendekatan ataupun yang diterokai oleh Datuk lah. Mengenai menggunakan peluang bagaimana ilmu ini ialah benda yang baik pada saya dan juga boleh memberi manfaat pada semua. So bolehlah Datuk terangkan sikit bagaimana yang apa yang Datuk buat ini pada saya cukup menarik dan silakan. Okey, tadi Cik Nordin cakap pasal ilmu. Saya mula dengan ulas tentang ilmu tu, kemudian saya akan bawa penerangan selanjutnya. Saya memetik seorang, sebenarnya dia pelukis, dia juga orang seni dan dia juga ahli falsafah. Nama dia Francis Bacon. Dia orang Ireland. Saya sempat pergi ke Dublin satu masa sebelum PKP. Saya tengok salah satu perkataan dalam falsafah dia disebut knowledge is power. It can defeat another two power, the power of economy and the power of military. Ilmu pengetahuan itu adalah satu kuasa. Dia boleh mengalahkan kekuatan ekonomi dan kekuatan ketenteraan. Nak ceritanya, knowledge ni dia boleh menguasai ekonomi, dia boleh juga menguasai ketenteraan. Kalau tak ada knowledge, tak ada ilmu, ekonomi kita tak boleh kita kuasai, ketenteraan canggih macam mana pun alat dia, kita tak boleh nak gunakan. Jadi saya bawa kepada keadaan sekarang. Ketika keadaan sekarang ni saya juga memetik bila Perdana Menteri awal tahun hari itu lancarkan tentang Digital Malaysia. Tahun ini dan tahun ke depan dia sebut tentang peluang untuk pembangunan ekonomi juga melalui penggunaan secara maksima teknologi digital. Jadi saya cakap nak teknologi digital tadi ni, saya cakap tadi pusat internet Kawasan Peladar kan. Saya sekarang ini terlibat sebenarnya sebagai usahawan pendidikan digital. Usahawan pendidikan digital di mana saya turut memasarkan bersama ejen usahawan yang lain bersama dengan syarikat Mindtech Education. Mindtech Education ini adalah syarikat yang memasarkan produk Saswadi online di bawah Saswadi Holding. Saswadi Holding ni adalah syarikat papan utama BSKL yang turut menjadi pelabur di EPF, Tabung Haji Bank Islam seumpamanya, dan juga bank-bank utama. Saya nak ceritakan dalam masa yang sama, Saswadi. Berapa lama dah Saswadi? Saswadi ni syarikat yang dah diasaskan sejak 1985. Dah 35 tahun lebih. Dan rasanya kalau siapa jadi pelajar dan cikgu biasa dengan buku Saswadi. Jadi bermula daripada buku ni, kemudian masuk tahun 2015 Saswadi Online mengeluarkan produk-produk online, termasuklah namanya platform pendidikan digital Island Ace. Jadi saya sekarang ni sebagai usahawan pendidikan digital yang memasarkan produk Island Ace ini. Namanya Island Ace. Dia merupakan platform pendidikan digital daripada pelajar tahun 1 sekolah rendah sampai pelajar tingkatan 5 yang ambil SPM. Saya bagi peluang pada silakan pada penonton di sana. Okey. Jadi kat situ tu saya nak ceritakan platform pendidikan digital Island Ace ni saya showkan sebenarnya. Saya sendiri melihat program ini bermula asal dia anak saya sendiri. Anak saya ketika itu menggunakan platform ini untuk dia ulang kaji. Sebab apa? Mudah. Sebab bila ada platform digital ni, dia ada aplikasi yang membuatkan dia boleh buat latih tubi berulang-ulang. Yang itu sistem tu kadang-kadang cabaran kepada ibu bapa kita ni, kadang-kadang kalau kita ni cikgu sekalipun, kita tak sempat nak semak sebanyak mungkin anak murid kita atau anak kita sendiri buat latihan. Jadi sistem aplikasi digital ACE ni mampu membantu ibu bapa atau guru cek, ada sistem automatik. Jadi anak kita buat latihan tu bila-bila masa berulang, dia boleh tolong cek. Jadi nak kaitkan dengan usahawan ni, dalam Malaysia ni pelajar sekolah ada tidak kurang daripada 5 juta population dalam Malaysia. Jadi bila 5 juta population, kalau konteks market bagi orang peniaga, itu adalah satu market yang besar. Potensi pasaran pendidikan ni satu lagi, dia merupakan potensi yang repeat business. Cik Nordin, maknanya dia bila cakap repeat business berulang-ulang. Saya nak kaitkan dengan peluang kepada belia dan usahawan. Belia ataupun mahasiswa. Mahasiswa ni saya nak cerita kebetulan sekarang ini Kementerian Pendidikan Tinggi dah
bagi polisi baru kepada semua IPTA supaya ada satu silibus usahawan. Yang itu sebenarnya cukup bagus dengan keadaan sekarang ni. Maknanya mahasiswa kita digalakkan menjadi usahawan dan bersedia. Sebab apa bersedia? Sebab bila habis tamat graduasi, biasa lepas undergraduate ijazah sarjana muda tu, mereka akan dalam mindset aku nak kerja, aku dapat kerja makan gaji. Tapi rupanya situasi sekarang ni dah berubah. Saya pernah berkunjung ke pusat keboleh pasaran dan keboleh pasaran graduan dan keusahawanan ni di Universiti Melaya. Saya pun dulu belajar di Melaya. Jadi saya tinjau, jadi saya dapat feedback daripada pegawai di Hari Pelajar mengatakan target untuk setahun sekurang-kurangnya ada 17%. Itu dalam konteks Universiti Melaya. 17% mahasiswa yang nak graduasi nanti bersedia menjadi usahawan. Difahamkan 17% itu di Universiti Melaya lebih kurang mendekati 4,000 orang daripada total graduan tahun setiap tahun tu. Itu bukan satu jumlah yang sikit. Saya juga bertanya kepada Universiti Pertahanan Nasional. Saya pun berjumpa dengan pengarah bahagian usahawan, pun bagi feedback yang sama. Jadi mindsetnya graduan atau mahasiswa sekarang kena bersedia untuk menjadi usahawan. Jangan mengharap lagi makan gaji. Jadi dalam hal ni saya, dalam konteks saya di syarikat bersama dengan Mindtech Education, itu sebenarnya dia ada package usahawan. Yelah, selalunya belia ataupun orang muda ni mikir, aku nak berniaga ni apa benda ya. Jadi perniagaan sekarang ni macam-macam boleh pilih. Kita nak jual makanan boleh, jual pakaian boleh, jual barang kecantikan boleh. Tapi dalam konteks saya mencadangkan, mengusyurkan untuk terlibat dengan saya dan juga Mindtech Education, syarikat anak syarikat Sasbandi ini, sebab dia ada package usahawan berkaitan pendidikan digital. Satu hal sebenarnya selalu dalam perniagaan ni, kita berfikir nak minimalkan kos. Kita nak berniaga perlu keluar modal. Selalu bila nak keluar modal, kita akan fikirkan apa kos dia. Sewa kedai lagi. Sewa kedai, maintenance dia, api air dia, kita nak fikir transport dia, kita nak fikir storage, gudang kalau kita ada barang. Jadi kalau ada satu jenis perniagaan yang kita boleh bermula sebelum jadi besar, bermula, kita tak perlu sewa kedai, kita tak perlu ada lori transport, kita tak perlu ada peti sejuk beku yang nak menjaga kalau konteks makanan supaya tahan lama. Apa lagi? Memerlukan pekerja yang ramai. Jadi kaedah usahawan yang dalam model saya ni, yang saya terlibat ini, memberi alternatif satu jenis perniagaan melalui online. Melalui online, maknanya bila melalui online kita ada pilihan. Kalau kita tak ada pejabat pun, kalau ada pejabat bonus. Kalau kita tak ada pejabat pun, tak ada gudang, tak ada kedai pun, masih boleh berniaga gunakan telefon, gunakan laptop, gunakan tab. Jadi kita dah jimat kat situ. Kos kedai dah tak ada. Kalau kita ada keupayaan untuk buat kedai, itu bonus lebih sebenarnya. Konteks pekerja, okey, aku tak mampu nak hire pekerja ramai-ramai, kita boleh bermula dengan bisnes ni. Platform pendidikan digital Island A, satu pelajar boleh jadi cemerlang. Dalam Malaysia ni, bila pelajar population ada 5 juta, maknanya mak ayah kepada pelajar tu ada berapa? Maknanya tidak ada mak ayah yang tak nak anak cemerlang. Jadi bila mak ayah nak anak cemerlang, nak mudah kerja, sebab istilah saya kata mudah kerja bukan apa, tadi kan sistem automarking, anak buat latihan dalam sistem, so ada sistem tolong cek. Jadi mak ayah yang sibuk dah ringan sikit. Kemudian dalam masa yang sama, notifikasi masuk dekat handphone mak ayah. Mak ayah tak sempat ni kalau tak ada sistem tolong tengokkan link kepada handphone, maknanya ini membantu mak ayah. Jadi tadi cerita pasal model usahawan tu, saya nak cerita dalam konteks masa yang singkat ni. Saya kata bermula daripada package e-user, satu portal dia mampu bermula di RM350. Kemudian package usahawan yang kedua, dia tak boleh, dia macam ni Cik Nordin, kita buka kedai kecil, kedai besar, kedai sarana. Jadi konteks kedai kecil nombor 1 bermula dengan satu portal, anak guna, mak ayah dia dapat lesen, boleh berniaga dengan RM350. Naik sikit, bila naik sikit, bonus pun lebih lah sikit. Package yang kedua bermula dengan 5 portal, kita boleh start dengan e-supervisor dengan modal 1750 pun boleh. Kita nak besarkan lagi kedai kita, bermula dengan 10 portal, kita ada 3500. Dan yang package paling besar pun 20 portal
bermula dengan RM7,000. Saya nak ceritakan, sebenarnya kalau kita nak buka kedai set burger tu, yang apa, stall burger tu, kita kurang perlu ada RM10,000. Dalam konteks plan usahawan yang saya cakap ini, maknanya yang paling besar pun package dia RM7,000. Dalam masa yang sama, tak perlu transport, tak perlu gudang, tak perlu pekerja, dan dia tak ada expiry date. Kalau makanan, dia ada expiry date. Jadi dalam konteks ini, kita dah jimat kat situ banyak. Jadi mungkin dalam konteks temu bual ni, saya tak boleh nak ceritakan secara detail, tetapi saya nak ceritakan ada satu ruang perniagaan yang saya boleh beri alternatif ini kepada belia, kepada mahasiswa. Malah sebenarnya perniagaan ini boleh dibuat part time ataupun full time. Dia ada pilihan. Kalau kita nak income, ialah kita berniaga lah. Maknanya belia ni boleh berniaga. Dia nak income bermula daripada, saya istilahkan perniagaan ini low cost, maknanya modal yang rendah, low risk, risiko yang rendah, tetapi ada opportunity untuk income yang tinggi. Maksud income tinggi itu maknanya boleh ada achievement sampai RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM50,000, bergantung kepada plan. Dia konsep dia tu macam mana tu? Saya mudah faham bagi ibu bapa. Kalau saya pakai orang ibu bapa, yang generasi baru ni mungkin faham, tapi mungkin generasi lama, sebab kalau 5 tahun lepas cerita benda ni, mungkin orang tak nampak apa itu online. Sekarang ni mungkin bila dah biasa dengan sistem online yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, dia orang dah nampak bagaimana function, apa ni fungsi, kepentingan ada laptop di rumah dan sebagainya tu. Macam mana konsep apa? Dia kepentingan, maksud saya tadi, dia boleh menggunakan kemudahan gadget mobile ni, telefon, laptop, maknanya itulah pejabat dia. Jadi menggunakan alat-alat ini, ibu bapa boleh, satu, anak dia guna untuk belajar, anak boleh ulang kaji, anak boleh cek dia punya latihan. Dalam masa yang sama, report card dia pun ada dalam sistem. Dalam masa yang sama, dia, ibu bapa tu boleh berniaga. Berniaga macam mana? Mula anak dia guna, tapi dia boleh recommend anak jiran dia, anak kawan-kawan dia, maknanya dalam Malaysia, dengan sesiapa saja. Plan ini pula maknanya dia tak terikat kepada umur. Maknanya maksud saya orang muda ke orang tua, sesiapa pun boleh. 18 tahun ke atas menjadi syarat dia. Jadi macam mana kaedah dia, dalam masa yang sama sistem juga memberi ruang menggunakan kaedah multi level marketing. Itu pun satu kaedah menggunakan network marketing. Usahawan itu cuma akan, maknanya bila register menjadi ahli, bermula package yang mana yang dia pilih, kemudian dengan adanya ID number usahawan itu, dia boleh dapat akses kepada website. Satu, portal pendidikan untuk anak. Yang kedua, dia ada pejabat website di sini untuk mindtechedu.com. Jadi kat situ tu kita dah menjimatkan banyak perkara maintenance, bermula daripada modal yang rendah itu, kita boleh menjana pendapatan yang besar. Dalam masa sama kita boleh melakukan rekrutmen lebih ramai orang menjadi usahawan. Itu sebenarnya yang nak membantu. Kalau konteks universiti, graduan ini kalau dah ada plan daripada universiti sendiri bermula, maknanya masa tengah belajar tu pun dia dah boleh bermula. Dah boleh buat part time je pun. Boleh buat. Dah boleh dapat income. Dapat income lah. Dah dapat income. Saya teruja lagi bila saya dengar baru ni, bila saya berkunjung Universiti Pertahanan Malaysia. Rupanya usahawan bukan saja dalam konteks maksudnya dari segi mahasiswa, bila dia ada keupayaan bermula daripada kampus tu, dia dapat markah lebih, dapat merit lebih. Kan bagus kalau waktu dia jadi graduasi tu, dia dah ada standby, dah ready income. Bolehlah kalau katakan dia memang dalam bidang undang-undang, bidang medicine, dia nak jadi doktor, jadi lawyer, teruskan. Tapi dalam alternatif bisnes ni, tu yang saya kata, boleh jadi part time, boleh jadi full time. Kalau dia nak lakukan full time, lagi bagus. Dia boleh, aku kata 3-4 kali ganda income dia boleh dapat. Sebab banyak dah model dalam dunia ni. Dalam Malaysia sendiri, orang muda menjadi usahawan, dia melebihi pendapatan yang kata kalau dia kerja, makan gaji agaknya dia perlu kerja berpuluh tahun baru dapat income sebulan RM50,000 ataupun RM100,000. Tapi bila dia ada plan yang betul, sistem yang betul, syarikat yang betul, jadi dalam hal ni saya mungkin boleh kata, saya kongsi nombor telefon saya lah. Bagi siapa yang berminat, boleh hubungi saya, WhatsApp saya, nombor telefon saya 019 350 4665.
Kalau Facebook saya, Facebook page saya Excellent Island Ace. Excellent, EXCELLENCE, Excellent dalam bahasa Inggeris. Island Ace, Island Ace tu ILEARN, learn, belajar. ACE, Island Ace, Excellent Island Ace. Jadi boleh pergi kat page saya, kat situ ada informasi. Boleh juga WhatsApp kepada saya 0193504665. Hakikatnya ketika musim PKP tempoh hari, Cik Nordin, cukup ramai usahawan, ibu bapa yang saya bagi peluang ini, dan mereka sambut peluang ini. Bukan saja anak belajar cemerlang, mudahkan mereka menjaga anak, dalam masa yang sama mereka juga jana pendapatan. Itu. Betul. Terima kasih. Saya setuju sebab itu kan bagaimana saya kata tadi lah, dari segi pendidikan ni ibu bapa di Malaysia lah memang mereka begitu tekankan kepada anak-anak mereka. So mereka sanggup berhabis duit lah. So pada saya inilah peluang kepada belia-belia di luar sana untuk menggunakan platform yang Datuk telah ceritakan tadi. Mungkin boleh juga tuan-tuan mengambil peluang untuk tahu lebih lanjut dan juga boleh memberikan sumber pendapatan baru kepada kita. Bagi mereka yang ada di belia boleh buat, tak ada masalah. Orang pencen pun rasanya boleh buat benda ni, tak ada masalah kan. Dan benda simple, dan dia juga tak perlu cakap banyak lah. Mana orang dah tahu dah. Kalau kata tuition online betul tak? Dia orang dah senang, dia tak perlu kita promote macam-macam. Okey, betul. Kita ada soalan daripada peserta rupanya. Okey. Daripada Encik Alias. Assalamualaikum, salam Ramadan kepada moderator dan panel. Boleh ke Datuk berikan tips agar perniagaan yang diusahakan kekal bertahan lama dan relevan dengan situasi semasa? Betul. Itu penting bagi seorang usahawan, dia memang kena alert dengan trend. Kalau tanya saya sekarang ni untuk bertahan lama dalam konteks bisnes untuk membesar, dia mesti ikut trend semasa. Kalau keadaan sekarang ni ancaman pandemik, kita terpaksa berdepan dengan PKP pula, bisnes kalau kita ada mesti di online kan. Itu perkataan yang saya syorkan. Kalau kita jual kuih, kalau kita ada buka kedai makan, musim PKP tertentu ada constraint, kadang-kadang kita terpaksa tutup ataupun dia punya hard limit space. Jadi kalau restoran, bila hard limit tu maknanya pelanggan kita tak ramai boleh duduk. Bila tak ramai boleh duduk, kita punya bisnes akan terancam sebab berkurangan. Itu sebab kita kena online kan. Kita kena tahu online marketing, kita kena tahu tentang FB Ads, macam mana nak buat iklan. Kita kena mahir biasakan macam ni, FB Live ni. Kalau anda seorang usahawan, biasakan buat FB Live, baru orang tahu. Yang pastinya maknanya bila nak jadi usahawan ni, dia kena versatile, dia kena serba boleh, dia kena berani, dia kena juga ada persisten, kena ada daya tahan. Inovasi tu lagi. Inovasi satu, dia kena creativity. Jadi idea tu tak boleh dah macam pesen lama. Kalau pesen lama iklan dia macam tu, kita pendekatan baru pun tak boleh dah macam tu. Kalau Facebook pendekatan iklan dah tak sama. Sekarang nak kena ada copywriting yang menarik, yang kelihatan membantu lah. Dia bukan macam nak menonjol jual barang, tetapi dalam konteks nak membantu selesaikan masalah. Saya cerita ni solution maker. Tadi kalau macam mahasiswa tadi, saya kata kita ni kena jadi job creator, pencipta pekerjaan. Bukan kita tunggu kerja, kita cipta kerja. Kalau jadi usahawan ni, kita kena kreatif. Kita kena pandang sekeliling apa orang kata kemudahan ataupun peluang yang kita boleh manfaatkan. Kalau dulu passion atau style kerja nak kerja seorang-seorang, sekarang dah tak boleh. Kena ada network. Itu saya kata network marketing. Sebab apa network marketing tadi? Sebab dia ada multiplying energy ataupun kuasa berganda. Seorang dengan 10 orang dah tak sama. Kalau dulu saya katakan saya pasarkan platform perniagaan itu seorang. Sekarang dengan ada sistem yang network marketing ni, maknanya kita boleh bersama dengan 100 orang, 50 orang, kita untung, dia pun untung. Orang kata macam Cyber Habits yang Stephen Covey cakap, win-win situation. Jadi kita pun sebagai tips yang satu lagi, kita kena ada pandang kejayaan tu di hadapan. Kena gambar kan. Itu yang Stephen Covey sebut, begin with the end in mind. Maknanya kita kena nampakkan kita punya matlamat tu dengan jelas. Tapi nampak matlamat yang jelas pun kena ada action lah. Kena ada action, nak kena ada ilmu. Nak kena ada ilmu tu kita kena ada jugalah guru. Bab guru ni carilah usahawan-usahawan yang berjaya. Saya ni pun dalam proses, orang kata berjaya ni dia subjektif. Bagi saya selagi kita ada kudrat, Allah bagi rezeki, kita bernafas,
kita jangan lupa di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya bercakap hari ni bulan Ramadan ni, kali kan orang kata nak bercakap ni hari pertama ni, ni kat sejam ni tak boleh minum apa semua kan. Tapi bila kita fikir dalam fikiran kita, aku nak jayakan apa yang kita usahakan, nak pastikan dalam Malaysia ni ramai lagi usahawan belia dan juga mahasiswa boleh, orang kata, berniaga, boleh mencipta kerja. Alhamdulillah, itu bagi saya dalam konteks Aidit yang menjemput saya ni, saya yakin itu akan dapat membantu mencapai objektif yang Aidit Kementerian Belia Sukan hajatkan. Terima kasih. Ada satu soalan lagi tu. Okey. Kita ada pun masa pun dah penghujung. Kita berikan peluang kepada Rashidah dan Jafari. Assalamualaikum Datuk. Bolehkah bagi tip macam mana cara membuka minda belia agar tidak memfokus satu kejayaan sahaja? Contohnya anak saya lebih minat kepada pertanian, tidak mahu bidang lain. Maknanya kena kepelbagaian tu, kena lihat daripada beberapa sudut. Macam mana? Dia ialah tip macam mana nak buka minda supaya tak fokus satu perkara. Kita tengok case by case lah. Kalau dikatakan fokus tu dalam satu bidang tu, dia nampak ada satu potensi yang dia boleh kembangkan. Contoh kalau pertanian, saya tak kata pertanian ni bukan berpotensi, sebab kalau tanpa pertanian, kita kat Malaysia ni mungkin tak cukup makanan. Betul. Tapi dengan ada pertanian ni, alhamdulillah rakyat Malaysia ada makanan. Maknanya kita tak perlu import. Kita ada sumber ikan, kita ada sumber macam-macam lah, sayur-sayuran. Jadi dia sebenarnya balik pada ilmu. Kalau bidang pertanian, ada lagi ilmu dia kena tambah. Ilmu pemasaran dia, marketing. Okey, dia kata ada pasarkan ikan talapia dari kolam. Tapi dia nak pasarkan tu, dia kena ada ilmu marketing, online marketing tadi. Okey, dalam kawasan Perak contohnya, dia ada pusat internet. Pusat internet tu dia harus gunakan, carilah ilmu tu supaya dia boleh pasarkan produk yang dia ada. Katakan dia buat keripik. Kalau dia setakat pasarkan dalam satu kampung, mungkin dia cuma mampu jual jumlah yang sedikit, 50, mungkin 100 balang keripik. Tapi kalau dia boleh, yang ini saya dah berjumpa kawan-kawan yang berniaga pasarkan keripik jeruk aja, tapi dia boleh mencapai income RM50,000 hingga RM100,000 sebulan. Macam mana? Kerana digunakan kemudahan online marketing. Digunakan teknologi pendidikan digital ini untuk dikembangkan bisnes dia. Macam saya tadi dalam konteks pendidikan digital menggunakan online. Saya tak perlu ada gudang pun boleh. Katakan ni yang anak tadi bidang pertanian tadi kan, dia ada, tak apa, kalau dia ada kolam, bagus, teruskan. Tapi dalam masa yang sama dia boleh bisnes pendidikan digital. Faham Cik Nordin Sebab dalam masa yang sama dia boleh, maknanya jadi usahawan pertanian, dia boleh jadi usahawan pendidikan digital. Pendek cerita, kalau jadi usahawan satu bidang, ada kawan saya tu, dia boleh pasarkan kata makanan frozen. Bagus. Saya ajak dia jadi partner, business partner dalam usahawan pendidikan digital. Bagus juga. Dia complement each other. Dia kata saling melengkapi dan dia menyumbang banyak lagi sumber ekonomi, sumber pendapatan, mencipta Sebab banyak yang penting rangkaian tu. Yes. Rangkaian. Sebab saya nak tengok satu video bagaimana sambal belacan kita rakyat Malaysia buat, orang mereka makan. Betul. Dia teknik pemasaran sampai ke mereka. Ya. Sambal belacan. Betul. Maknanya dari segi saya jumpa petai. Maksudnya petai dekat Malaysia popular di Dublin. Kedai halal food makanan dalam ada. Nak ceritakan sampai petai Malaysia ni, saya nak ceritakan maknanya kalau dalam Malaysia ni kawan-kawan kita khususnya kaum orang asli banyak dapat sumber petai ni sekarang. Tapi kalau mereka berjaya lagi pasarkan, bukan saja di Malaysia, stoknya banyak, saya yakin dia mencipta peluang pekerjaan, dia mencipta pendapatan yang cukup banyak. Itulah Cik Nordin, maknanya teknologi pendidikan digital yang ada ketiga ini harus dimanfaatkan oleh belia. Dalam masa yang sama belia cari ilmu, cari orang dan guru yang betul. Itu satu. Okey, kita harap puan yang bertanya dapat sedikitlah gambaran jawapan daripada Datuk tadi. So, kita dah penghujung dah tu. Ya, baik. Sejam dia 1 jam bicara hari ini. Dan okey, kata-kata akhir daripada Datuk. Silakan. Alhamdulillah, syukur di bulan Ramadan yang mulia ni saya mengajak semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan, kita manfaatkan ruang yang kita ada pada bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk kita jadi malas.
Kalau kita rujuk pada ajaran Islam dalam Quran, hadis pun sebut, kita naklah jadi orang yang terbaik, berlumba-lumba membuat kebaikan, fastabiqul khairat. Dalam sama kita kata eratkan hubungan dengan Allah, eratkan hubungan dengan manusia. Saya yakin kalau kita nak menjadi orang profesional, berjaya dalam kerjaya, berjaya dalam usahawan, hati diri kita, personality kita bentuk dekat dengan Allah, dalam masa yang sama kita juga ada hubungan baik dengan manusia. InsyaAllah dalam masa yang sama carilah ilmu sebanyak mungkin, cari orang yang tepat, cari mentor, cari guru. InsyaAllah dalam masa yang sama, contoh macam ILEAD ini, Institut Kecemerlangan Pembangunan Kepimpinan, nama ni pun dah bagus, ILEAD. Itu juga boleh dijadikan tempat rujukan, saya yakin, di mana belia ataupun orang muda boleh merujuk, dapat khidmat nasihat. Dan sebenarnya ILEAD sini ada rangkaian yang luas. Dan elok sangatlah saya mengesyorkan kepada belia, penonton semua follow FB Live yang ILEAD ada macam-macam tajuk. InsyaAllah dalam masa yang sama, kalau yang berkesempatan untuk dalam konteks bisnes pendidikan digital, boleh pergi kat FB page Shop Study. Kawan saya belia-belia terlibat langsung dalam usaha pendidikan digital, boleh dapatkan informasi sama ada konteks saya sendiri ataupun melalui FB page tersebut. Terima kasih kembali kepada ILEAD. Terima kasih Syed Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan, apa yang saya boleh rumuskan dalam perbincangan kita selama 1 jam ini, maknanya kalau dari segi kerjaya, belia, kita fokus, jangan mengharapkan nak makan gaji semata-mata. Kita kena cari sendiri ataupun buat create job sendiri. Dan dalam bidang usahawan ni cukup luas ruang dia untuk kita menjana ekonomi kita sendiri. Dan saya juga ada terbaca dalam satu hadis tentang bagaimana seorang usahawan, seorang businessman yang jujur, yang baik, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan para solehin. Maknanya besarnya, hebatnya bagaimana seorang usahawan, seorang bisnes yang baik, yang jujur lah. Dia bukan bisnes yang jual ketum ke dan sebagainya pada saya. Yang baik dan bagaimana model bisnes yang Datuk bawa tu, kita membantu manusia, kita membantu orang menyelesaikan masalah. Anak-anak yang dari segi masalah pelajaran dengan menggunakan keadaan online, tuition online, dia akan meningkatkan lagi dia punya pembelajaran dia dan membantu ibu bapa di luar sana memastikan anak-anak mereka dapat cemerlang dalam akademik. So dengan kata-kata itu berakhirlah program kita seri dialog pada kali ini dengan saya Dohi. Dengan jangan lupa ikuti program Facebook ILEAD dan like sekali dan sebarkan sebanyak mungkin kepada mereka ataupun belia kawan-kawan kita di luar sana supaya mereka juga mendapat hasil daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan juga ada program-program yang seterusnya lah. Okay? Tak ada masalah, tuan-tuan boleh ikuti Facebook ILEAD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.